Boleh. Saya boleh nampak, yang lain boleh? Nampak. Boleh. Boleh, boleh. Okay, saya serahkan kepada Ketua Kumpulan lah. Su Hassan, kita boleh mula Su Hassan. Cikgu Fatimah boleh buat presentation slide lagi besar. Okay, saya Okay. cuba. Thank you. Okay ke? Okay. Okay, jelas nampak Yeah. Ini bukan slide mode lagi kan? Slideshow mode lagi kan, cikgu? Sebab apa? Dia macam terpotong kan? Sebab saya convert masuk PDF. Jadi dia nampak sikit. Ya. Okay. Kalau macam tu. Tak apa, kita adjust lah macam mana pun kejap lagi Okay, tak apa. Okay. Dan kalau nak saya buka dalam PowerPoint yang biasa ni pun boleh lah. Cumanya saya takut nanti dia tak dapat nak detect tu. Tu masalah. Okay. Tak apa. Ikut keselesaan ikut internet semua. Sebab kalau PowerPoint takut dia berat kan? Ya. Okay. Tak apa, PDF pun boleh. Okay. Cuma kita main dengan susunan. Ya, baik. Okay. Okay, boleh mula. Saya serahkan kepada Hassan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Bagi memulakan pembentangan kita ni, saya mulakan dulu dari bagi kumpulan saya. Saya slide. Okey, marilah kita menyelusuri tentang pentaksiran. Okey, pentaksiran itu sendiri adalah merupakan bahagian utama dalam proses pengajaran, pembelajaran dan istilah menggambarkan proses penterusan yang melakoni pengumpulan, perekodan dan pelaporan maklumat mengenai prestasi murid supaya dapat membantu guru membuat keputusan. Seperti mana yang disebut oleh Miller, Lin dan Gronlund 2009 yang mengatakan bahawa merujuk istilah umum yang merangkumi pelbagai prosedur untuk memperoleh maklumat tentang pembelajaran murid dan membentuk penghakiman nilai mengenai kemajuan pembelajaran. Sebagai contohnya, skala kita pentaksiran dengan menggunakan skala kadar prestasi, iaitu dia ada skala prestasi itu dia ada tahap menguasai dia, sedang menguasai ataupun belum menguasai. Contoh dia jadual kemahiran dalam penulisan. Kita tengok skala, kita letakkan nama murid tersebut, kemudian skala markah iaitu 1 hingga 5 ataupun tinggi hingga rendah. Itu sebagai contoh untuk skala kadar prestasi. Kemudian dia ada pentaksiran juga boleh diukur melalui projek. Projek iaitu kita adakan projek buku skrap ataupun projek lukisan poster berkumpulan. Kemudian ataupun kita boleh membuat pentaksiran melalui ujian, menggunakan ujian kertas dan pensel, iaitu ujian dan pemerhatian. Okey, seterusnya. Terima kasih. Dia lari sikit lah. Baik, yang ini semua ialah keratan akhbar tentang pentaksiran. Yang ni sebelah dia. Rakan-rakan boleh tengok lah ni yang saya ambil dari internet lah. Yang cerita tentang bagaimana transformasi ataupun PBS itu
bergerak ataupun membantu dalam sistem pendidikan di Malaysia ni. Baik, di slide yang seterusnya, okey, ini ialah subtopik pentadsiran yang akan dibentangkan oleh saya sendiri, iaitu yang pertama peranan pentadsiran, yang pertama kemudian kita akan tengok atau kita akan lihat ni tujuan pentadsiran, kemudian pentadsiran bilik darjah, ujian yang direkod oleh guru ataupun kita panggil teacher made test, kemudian kita ada ujian skala besar, kemudian ujian ataupun okey, yang berikutnya. Baik, yang ni saya dapat dari itu yang link di bawah tu. Kita ada juga letak di bahagian rujukan. Di situ ada 15 contoh instrumen pentadsiran bilik darjah. Dia yang secara umumnya dia ada 5 kaedah pentadsiran. Yang pertama pemerhatian. Pemerhatian tu dia ada dari segi senarai semak. Saya cerita yang dalam slide ni saja. Maksudnya boleh lihat di link tu apabila tekan link tu lah dia boleh terus buka ke sana. Okey, kemudian dia ada lisan. Lisan ni di antara guru dengan murid lah. Respon pada murid sama ada murid satu dia ambil 5 orang. 5 orang murid satu respon macam mana. Sebagai contoh, murid satu apabila buat aktiviti sains apabila melihat buih tu, kemudian murid 1 hingga 5 bagaimana mereka respon kepada buih tersebut. Mungkin murid 1 dia akan kata okey, buih ni besar. Okey, murid yang kedua buih ni bersifat lut sinar. Okey, ada juga murid yang ketiga dia akan kata bunyinya pop. Okey, maksudnya pentadsiran berlaku melalui lisan guru dengan murid tersebut lah. Okey, baik, yang ketiga iaitu penulisan. Dia ada lembaran kerja, soalan ataupun latihan. Dari segi pentadsiran ni kita minta penulisan iaitu cikgu kemukakan ataupun guru kemukakan latihan kepada murid lah. Kemudian soalan berbentuk jadual. Okey, yang keempat iaitu kendiri. Kendiri ni maksudnya refleksi kepada diri tu. Okey, cikgu akan bagikan satu kertas soalan ataupun jadual. Kemudian dekat situ murid tersebut dia akan isi apa yang dia belajar pada itu, kemudian mengapa, bagaimana kesan daripada pembelajaran tersebut, apa yang murid itu akan tulis. Dari situlah kita akan dapat pentadsiran ataupun pemahaman daripada pembelajaran yang dibelajar ataupun dipelajari sewaktu pembelajaran berjalan. Okey. Okey, kemudian kita ada kendiri juga di situ ada rubrik, maksudnya soalan rubrik ni 1 hingga 5. Sebagai contoh dia, soalan rubrik ni baik, macam soalan aras pencahayaan ni lah. Contoh dia kata 1 hingga contoh apa dia, kita bagi satu soalan. Rubrik berfungsi sebagai rangkau kerja untuk mentafsir hasil kerja murid. Contoh kata kalau dia faham, dia tulis. Saya tidak menulis apa-apa. Sebagai contoh pernyataannya, saya tidak menulis apa-apa untuk menerangkan bagaimana saya menyelesaikan masalah. Okey, dia faham ke tak tu? Maksudnya dia letak skala yang dia faham tu 1, 2 atau 3, 4, 5 atau 6. Ataupun yang soalan yang kedua, pernyataan yang kedua, saya menulis sesuatu yang tidak masuk akal, saya menulis jawapan yang tidak jelas. Okey, jadi skala dia tu dia nak letak dekat mana? 5 ke, 6 ke, 4 ke? Okey, itulah penggunaan rubrik dalam pentadsiran. Kemudian kita ada iaitu rakan sebaya yang terakhir dalam pada link ni, 15 contoh pentadsiran ataupun 15 contoh instrumen pentadsiran bilik darjah. Iaitu rakan sebaya borang maklum balas, guru akan bagi borang maklum balas. Kemudian contoh dia tajuk karangan tersebut, murid dikehendaki menulis
karangan bercuti ke Pulau Langkawi. Okey. Murid akan diberikan karangan-karangan kawan-kawan, kemudian murid selesai scanning dan skimming, kemudian guru akan mengedarkan borang maklum balas. Kat situ murid boleh tulis apa yang dia faham ataupun nak komen tentang karangan tersebut. Okey? Okey, yang seterusnya. Baik, okey. Peranan pentaksiran kat sini, yang tengah-tengah tu handset, gambar screenshot ataupun telefon tu, saya rujuk dekat buku tu. Buku Pentaksiran dalam Pendidikan. Okey, pentaksiran ialah satu proses psikologi yang memainkan peranan penting dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, pentaksiran tentang pembelajaran. Yang kedua, pentaksiran untuk pembelajaran. Dan pentaksiran sebagai pembelajaran. Okey, peranan pentaksiran yang pertama, kita boleh pentaksiran tentang pembelajaran. Ini yang mana ni? Audience. Baik, pentaksiran tentang pembelajaran ni, yang ketiga, strategi yang dibina untuk mengukur sesuatu murid tahu. Menunjukkan sama ada mereka memenuhi ataupun memenuhi hasil pembelajaran tersebut. Okey, sebagai contoh dia kita boleh ukur melalui ujian sumatif yang dilaksanakan pada hujung sesuatu program. Untuk melaporkan, okey, strategi ini untuk melaporkan pencapaian murid pada sesuatu program tu. Contoh kata kita belajar dari bulan 1 hingga bulan 3. Okey, kita hanya cover topik-topik yang tu sahaja. Maksudnya cover dari topik soalan tu berkenaan yang telah dibelajar dari bulan 1 hingga bulan 3 sahaja. Okey. Kemudian dia ada juga pre-lesson pula dah ni mana ni. Okey. Yang kedua iaitu pentaksiran untuk pembelajaran. Pentaksiran untuk pembelajaran ni untuk kita mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam prestasi mereka supaya dapat menambah baik pencapaian mereka. Okey, dari segi apabila pentaksiran berlaku, kita dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan mereka. Maksudnya kita tak semestinya kita hanya melihat kepada kelemahan ataupun hanya kekuatan. Kita juga kita perlu mengambil kira juga bahagian kekuatan dia. Takut dia terlepas pandang macam soalan yang mudah. Contoh dia soalan mudah, dia macam dia ambil mudah. Bila ambil mudah, soalan yang mudah tu pun dia akan boleh tak jawab lah, boleh kata apa? Boleh salah soalan tersebut. Okey, objektif pembelajaran kepada murid supaya dapat memahaminya dari awal proses pengajaran dan pembelajaran. Maksudnya kita kena guru perlu menceritakan objektif pembelajaran sebelum kita mulakan pembelajaran. Kita nak capai objektif pada pembelajaran tersebut. Proses. Baik, yang berikutnya iaitu pentaksiran sebagai pembelajaran. Yang di sini yang saya sebut tadi, pembelajaran kendiri tadi tu. Ada dekat kendiri yang ada apa, mengapa, bagaimana tu kesan dalam pembelajaran tu. Yang dekat sini penilaian kendiri ni iaitu yang berulang, penilaian kendiri murid yang berulang kali, iaitu setiap kali dibuat murid dimaklumkan tentang cara mereka boleh menambah baik prestasi yang seterusnya. Maksudnya guru mengingatkan kepada murid atas kesalahan yang telah berlaku ataupun soalan yang telah dijawab salah tu, dia buat berulang kali untuk penambah baik prestasi di masa akan datang lah. Ataupun soalan tersebut tak dijawab salah lagi di masa ni. Itulah yang dimaksudkan dengan pentaksiran sebagai pembelajaran. Dia ada penilaian kendiri, penilaian rakan sebaya, dan membuat refleksi sebagai pendorong pembelajaran. Refleksi apa yang dia dapat daripada kesalahan dia tu. Okey, yang berikutnya.
Okey, baik. Tujuan pentaksiran. Okey, tujuan pentaksiran yang pertama, instruksional dibuat oleh guru sebelum, semasa dan selepas pembelajaran. Baik. Yang ni okey. Yang ni untuk memperjelaskan hasil pembelajaran yang diingini, maksudnya objektif apa yang nak dicapai sebelum memulakan pembelajaran tu ataupun PDPC, guru memperjelaskan hasil pembelajaran yang diingini ataupun sebagai contoh dia, by the end of the class, pupils will be able to apakah objektif yang akan dicapai. Okey, yang berikutnya semasa pembelajaran, iaitu aktiviti apa yang akan dijalankan semasa pembelajaran tersebut. Dan selepas pengajaran, iaitu kita panggil ataupun kita panggil post lesson. Yang pertama tadi kita panggil pre-lesson. Kemudian ada while lesson. Instructional ni maksudnya arahan ataupun yang akan dijalankan oleh guru tu, dia ada pre-lesson, while dan post lesson. Okey, yang seterusnya bimbingan daripada pentaksiran ni, guru akan membuat keputusan bimbingan dari segi perkembangan akademik dan peribadi murid, kejayaan murid. Maksudnya dia akan membimbing murid. Contoh dia daripada pentaksiran tu, dia akan ada grup A, grup B. Dia tahu guru akan mengetahui bagaimana untuk membimbing murid tersebut untuk memahami kehendak dia. Murid ni lain-lain, jadi daripada grup A, grup B tu, dia tahu untuk bimbing tersebut lah. Okey, untuk di peringkat pentadbiran, apabila keputusan pentadbiran ni, dia akan membantu murid untuk pemilihan murid, pengkelasan, pemilihan dan penempatan murid ke bidang yang relevan. Sebagai contoh dia, kita tahu guru ni apabila dari segi pentaksiran ni, dia dah ada keputusan kepentaksiran tu. Guru ni dia tahu dah murid mana yang boleh mewakili sekolah, murid mana yang akan berada dalam pertandingan kuis, bahas, pertandingan penulisan. Contoh daripada saya sendiri, ketika pandemik COVID-19 ni, JPN, Jabatan Jabatan Pendidikan Negara. Allah. JPN. Okey, telah mengadakan pertandingan atas talian, menulis esei dan menulis sajak tentang COVID-19. Itu di bawah panitia bahasa Inggeris. Jadi saya atas pentaksiran yang telah berlaku, saya sebagai guru dah tahu dah murid mana yang boleh masuk pertandingan menulis ni, murid mana yang akan masuk menulis sajak ni. Jadi itulah yang dikatakan di peringkat keputusan pentadbiran tu lah, tujuan pentaksiran ni. Okey, itu juga satu lagi, ia membantu juga di peringkat budak tingkatan 3 ataupun pelajar tingkatan 3 yang nak naik ke tingkatan 4, iaitu di aliran sastra ataupun aliran sains. Kita dapat daripada keputusan pentaksiran ni lah, kita boleh buat pengkelasan murid ni akan ke kelas sastra atau kelas sains. Okey, di peringkat penyelidikan, mengkaji sebab dan musabab berlaku fenomena. Yang ni kita masukkan daripada pentaksiran ni, daripada keputusan pentaksiran ni, kita dapat mewujudkan program kecemerlangan untuk membantu ataupun kem motivasi ataupun tajuk kem tu sendiri, bijak matematik ataupun bijak sifir. Kita jemput guru ataupun pihak sekolah menjemput pakar motivasi ataupun orang yang mahir dalam bidang-bidang tertentu lah, maksudnya seperti subjek orang panggil apa orang yang ni lah, berpengalaman dalam pemeriksa ataupun pemeriksa kertas kita panggil kan. Okey, kemudian tujuan pentaksiran juga ialah satu sebagai motivator, sebagai motivasi kepada murid untuk terus belajar demi mencapai prestasi yang tinggi. Okey, maksud dia memang
belajar ni berterusan, murid untuk terus belajar. Pencaksilat sebagai motivator kepada murid untuk terus belajar demi mencapai prestasi yang tinggi. Murid memerlukan motivasi daripada guru untuk menambah keyakinan ataupun membentuk keyakinan untuk memupuk keperluan murid itu ataupun pelajar itu sendirilah. Okey, slide yang seterusnya. Okey, ni saya petiklah dari buku ni juga. Seorang profesor dari Kanada. Nama dia Earl 2013 ni. Okey, pentaksiran boleh menyumbang kepada motivasi pembelajaran jika pentaksiran itu relevan, menarik perhatian murid dan guru, menyediakan sokongan dari segi bimbingan peringkat untuk mencapai kejayaan. Okey, maksudnya guru juga bukan sekadar mengajar tapi juga memberi motivasi untuk ataupun menggunakan pentaksiran yang relevan, yang berpanduan untuk murid itu menambah baik pembelajaran murid tersebut ataupun kefahaman murid. Maksudnya dari semasa ke semasa dia ada dia buat dari semasa ke semasa. Okey. Okey, yang berikutnya. Okey, pentaksiran bilik darjah. Seperti yang kawan-kawan boleh lihat ni adalah pendekatan sistematik untuk penilaian formatif digunakan oleh tenaga pengajar untuk menentukan sejauh mana dan seberapa baik pelajar belajar. Okey, yang tu link yang ada dalam ni lah, soalan lazim menu kurikulum. Okey, yang ni pentaksiran bilik darjah ni akan diceritakan lebih lanjutnya oleh rakan kumpulan saya. Okey? Okey. Baik, kita pergi ke teacher made test, ujian yang direkod oleh guru, yang dibuat oleh guru berdasarkan penilaian bertulis atau lisan yang tidak dihasilkan atau diseragamkan dengan kata lain, ujian dirancang oleh guru khas untuk muridnya. Baik. Okey, yang ni contoh dia macam saya sebut tadi, kumpulan A, kumpulan B tu. Okey. Kita ada kumpulan A, kumpulan B, ujian contoh ada dalam UPSR kertas 1 dia ada bahagian A, dia ada 20 soalan. Okey. Ini ujian yang direkod oleh guru tu sendiri, dia masuk. Kemudian kumpulan A dia akan buat 20 soalan yang biasa. Maksudnya soalan yang aras yang tinggi dan campur sikit aras yang sederhana. Baik, yang grup B ni dia akan buat juga 20 soalan tapi aras soalan yang rendah. Okey? Sebagai contoh dia mungkin di sini hujan ni saya tak apa nak hujan lebat. Okey. 20 soalan. Guru A jawab 20 soalan, guru B pun jawab 20 soalan, tapi guru B ni guru letakkan di dalam grup B di atas keputusan pentaksiran yang telah dijalankan untuk membantu murid jadi untuk membantu murid untuk menambah baik tentang pemahaman sesuatu bahagian di dalam. Contoh kata dalam bahasa Inggeris dia ada tak faham tak bahagian grammar, bahagian kat mana yang tu yang akan diberikan kepada direkod oleh guru. Okey. Terusnya. Baik, ujian skala besar penilaian. Okey, penilaian skala besar ni secara tradisional ditakdirkan sebagai pengukuran kemajuan pelajar di peringkat kebangsaan ni. Maksud dia kita di Malaysia ni kita di bawah kita ada peperiksaan, di bawah dikenalikan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Okey, dia berfungsi memberi nasihat, memantau, membuat analisis tentang penilaian berasaskan sekolah, kemudian mengendalikan semua peperiksaan. Sebagai contoh dia peperiksaan SPM, STPM, MUET, STAM, UPSR, PT3. Okey, yang kawan-kawan boleh lihat gambar ni memang gambar ni tentang disebabkan pandemik COVID-19, kita terpaksa peperiksaan UPSR, P3 memang tak ada, tapi SPM, STPM dan MUET itu ditangguhkan ke tahun hadapan. Okey,
Fungsi Lembaga Peperiksaan Malaysia juga mengadakan peperiksaan, mengendalikan pemantauan dan menguatkuasakan peraturan garis panduan dan arahan tentang peperiksaan. Okey. Itu ujian skala besar ni semua kena ambil. Bila semua kena ambil, soalan dia semua inilah apa nama? Tak ada tak ada senang je semua kan. Dia ada dia merangkumi keseluruhan pembelajaran. Contohnya dari tingkatan 1 sampai tingkatan 3 dah belajar apa sebelum tu. Tingkatan 1 hingga tingkatan 5 SPM waktu tu lah kita nak pakai balik dan sebagainya. Okey? Okey, ini ujian standard sebarang bentuk ujian yang menghendaki semua murid menjawab soalan yang sama. Pilihan soalan yang daripada bank umum soalan dengan cara yang sama diberi skor dalam standard atau secara konsisten untuk membandingkan prestasi relatif setiap murid. Okey, sebagai contohnya nombor 1 tu ialah ujian sumatif. Ujian sumatif ni adalah ujian selalunya dia dikenali juga ujian peperiksaan pertengahan tahun dan peperiksaan akhir tahun lah. Okey, peperiksaan. Kemudian kita ada ujian formatif. Ujian sumatif dan formatif ni akan diterangkan juga oleh cikgu rakan kumpulan saya lah. Okey, ujian formatif ni dia tak formal. Dia ujian bulan 3 dan ujian bulan 6. Ujian bulanan dia tak berbentuk formal sangatlah. Jadi ujian bulan 3 ni selalunya kita buat kita buat apa yang kita dah belajar dari bulan 1 hingga bulan 3, soalan setakat tu sahaja tentang pemahaman murid setakat tu sahaja, dan soalan ujian bulan 6 ni maksudnya dari bulan 1 hingga bulan 6 apa yang dah pelajar dah belajar yang sebelum ni lah. Okey, secara lanjutnya akan diceritakan oleh rakan kumpulan saya. Okey, kesimpulan daripada bahagian saya ni. Okey, pentaksiran dianggap sebagai alat, teknik, prosedur dan semua aktiviti yang diambil untuk memperoleh maklumat secara formal atau tidak formal. Okey, peperiksaan, kemudian kita ada juga apa nama? Pentaksiran lah. Okey, peperiksaan tu. Okey, maklumat yang dikumpulkan akan menyediakan maklum balas untuk menambah baik aktiviti. Ni. Okey. Maklum balas untuk membantu menambah baik aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan mereka ataupun melibatkan itu. Okey, ini ialah yang dikatakan oleh Aarons pada tahun 2004. Okey, rujukannya boleh ada di akhir slide. Ni lah. Okey, itu boleh tengok. Okey, saya rasa setakat itu saja. Tak boleh nak panjang-panjang. Masa dah lama dah ni. Terima kasih kerana mendengar segala komen. Nanti tolong berikutnya. Terima kasih lah. Assalamualaikum. Thank you Hassan. Saya nak tanya nanti akan share dalam Padlet kan slide ni, nanti kawan-kawan boleh upload kan, download. Ya doktor. Okay. Thank you. Ya doktor. Okay. Ada lagi 15 minit nak sambung ke nak buat minggu depan? Kan? Minggu depan tak apa kot. Ya. Nak kena reset balik slide ni bila dah convert ni memang dia dah makan tu kan. Ada yang tak nampak kan. Oh, Sakit okay. dah. kan dah buat cantik-cantik. Memang elok dengan design. Apa dia? Kat sini pun dah mula hujan, lain pun dah mula kacau dah. Okay. Tak apa. 6.45. Kita stop dulu sampai Hassan. Jadi, setelah Hassan nak record sikit, Hassan cakap tadi, ada apa-apa soalan ke? It's a good time kot kalau maybe kita boleh discuss Hassan dulu kan sebab ada soalan. Siapa nak share apa dia punya pendapat ke? Sebab yang pernah dekat sekolah. Boleh share juga ada cikgu-cikgu baru yang tak pernah pergi sekolah. Jadi pentaksiran ni macam mana kita nak beza. Okay. Semua dia masih lagi digest ke masih lagi berfaham ke? Okay. Tak mungkin kalau bila dah ready ke Cikgu Fatimah boleh masuk dalam
beberapa WhatsApp juga, share sekejap bagi mereka go through sikit untuk digest. Dan saya dah share dalam WhatsApp tadi slide. Sekali lagi saya retweet retweet lah, reply untuk tengok. Okay, tak berapa dengar juga. Tak dengar lah doktor. Masa presentasi Hasan boleh dengar? Hasan present dia dengar. Jelas. Saya punya internet lah ni. Tak tahu kenapa. Saya potong laptop. Sebab laptop saya problem. Long story lah. Tapi bila saya bercakap je tak dengar. Bila Hasan kita tak dengar. Okay. Ya, Hasan cakap dia okey. Okay. So nanti saya tengoklah apa masalahnya dari segi internet. Tapi bila saya cakap dia jadi tak dengar kan. Dia putus-putus. Ya doktor. Okay. Tak apalah. So this is a good place to start. Kita stop dulu. Kita akan sambung next week dengan apa? Dengan pentadsiran atas talian ke dalam talian sekali. Okay. Dan semalam ni saya akan masuk sikit constructive alignment sikit lah. Sambil rehat-rehat tu boleh tengoklah tahu everybody tired kan the whole day. Tapi tadi sekali lagi termasuk lagi pun hari tu Bushra ke Fadlin dah cerita dah sikit sebab apa constructive alignment. Okay, saya cakap sikit malam ni saya buat malam ni dalam WhatsApp. Pasal constructive alignment. Siapa yang esok pagi pun boleh tengok lah kalau sempat. Constructive alignment. Okay. Dan hari tu pun grup Fadlin kan yang cerita. Fadlin ke Bushra? Fadlin. Okay. Macam nak buat and everything, apa kepentingan dia. Okay. Okay guys, see you and I'll try to see what's wrong with my internet ke apa connection. Okay. Assalamualaikum. Doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Sama. Terima kasih doktor. Sama. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Salam.